Assalamualaikum, saya Muhammad Nur Irfan. Saya akan menerangkan serba sedikit tentang inovasi terkini dalam bidang sains dan teknologi, iaitu ID Digital Nasional (IDN). Apa itu IDN? IDN adalah satu bentuk pengenalan dan pengesahan diri dalam talian. Namun ia tidak akan menggantikan MyCard sebagai dokumen pengenalan diri. Ia juga menggunakan teknologi terkini biometrik seperti cap jari dan pengesahan wajah. IDN akan dilaksanakan sepenuhnya pada tahun 2024. Antara kelebihan IDN, yang pertama, ia dapat mengelakkan penipuan identiti secara dalam talian. Yang kedua, semakan dan pengesahan MyCard dapat dilaksanakan dengan mudah dan tepat. Yang ketiga, ia dapat menambah keyakinan rakyat terhadap sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ani bin Muhammad Nafi. Okey, analisis topik yang saya ingin membentangkan adalah analisis kritis terhadap isu pembelajaran pendidikan global. Okey, daripada topik ini, kita dapat melihat ada 4 masalah yang terbesar yang dialami dalam pendidikan. Yang pertama adalah masalah terbesar ialah penutupan sekolah disebabkan oleh COVID-19 telah memburukkan krisis pembelajaran. Yang kedua, negara tidak memberi pertimbangan yang mencukupi kepada penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak. Dan topik ketiga, untuk masalah terbesar dari segi pendidikan global adalah kekurangan guru yang berkualiti merupakan masalah utama di seluruh dunia. Yang keempat, penggubalan dasar tidak dilaksanakan langkah-langkah pro keadilan ataupun berasaskan bukti yang asas yang kukuh. Perhatian. Jadi sekianlah daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Abdul Lutfi Masad. Saya akan mengupas,kan isi dalam eksplorasi cabaran terkini dalam pendidikan. 10 tahun yang lalu, 65% guru di Malaysia kurang percakapan dalam bahasa Inggeris. Bagaimanapun, Kementerian Pendidikan kemudian melancarkan program latihan khas yang melibatkan ceramah studi dari British Council untuk melatih guru-guru Malaysia. Kata segi, kecakapan dalam bahasa Inggeris sangat penting, terutama di kalangan pelajar. Mengambil kira bahawa bahasa ini sebagai peranan sebagai bahasa perantara global. Seterusnya, teknologi drone dan cabaran masa depan. Penggunaan drone mula menjadi pusat di Malaysia pada tahun 2014 ketika negara dikejutkan dengan misteri kehilangan emisi yang besar. Banyak pihak yang menawarkan bantuan untuk melakukan pemeriksaan menggunakan drone, khususnya drone bawah air, unmanned underwater vehicle, termasuk syarikat dari luar negara yang menawarkan kos percuma. Teknologi yang digunakan telah merangkumi analisis dan kebentuk simulasi komunikasi komponen, pasangan instalasi sistem dan pengujian terbang. Kebanyakan negara maju telah mengumpul minat dan pendidikan berkaitan dengan drone dalam talian sekolah. Sebagai contoh, di Rusia, pelajar sekolah telah terlibat dalam pertandingan drone. Kalau di Malaysia Syarikat, pelajar bersekolah didedahkan kepada kemahiran pengaturcaraan. Malaysia juga tidak ketinggalan beberapa inisiatif awal kontrol drone task force di bawah kendalian Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) telah membuahkan hasil. Kamera-kamera melibatkan drone telah banyak dilakukan, bahkan isu-isu berkisar pembangunan bakat dan operasi drone telah mudah dilaksanakan dengan luas. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI bersama Malaysian Research Accelerator for Technology and Innovation MRT juga akan mewujudkan sehingga 100,000 peluang pekerjaan dalam industri drone. Selain itu, cabaran lain ialah cabaran generasi era digital jujur dalam dunia. Bagi generasi X dan kini milenial dan Z, mungkin akan cukup berbeza proses pembelajaran. Sebaliknya, disiplin diri dan kejujuran kurang diikutkan.
pada setiap diri, khususnya dalam dunia yang akan kecil. Kemudahan komputer dan teknologi digital telah mengubah proses pembelajaran semasa, merujuk pada visi pendidikan negara yang berasaskan revolusi industri keempat. Syarat kini bukan lagi sebagai pengajar dan sumber rujukan utama, mereka telah berperanan sebagai fasilitator bagi memantau kemajuan pelajar masing-masing dengan berbagai interaksi belajar. Semua bahan yang disediakan dapat dicapai dengan mudah oleh pelajar, menyebabkan pelajar bebas berguru secara betul. Sekian itu dari saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum. Saya Muhammad Amir Rizwan Shah bin Maris. Hari ini saya akan terangkan tentang kenapa bahasa Inggeris tu penting untuk pendidikan kepada pelajar. Dia bercakap hanya 50% saja guru yang tahu bahasa Inggeris profesional. Maknanya boleh bercakap bahasa Inggeris tu dengan lancar. 10 tahun sebelum ni 65% cikgu dekat Malaysia ni fasih berbahasa Inggeris. So benda tu dah memang bagus lah. Tapi bila dah sekarang ni dia kurang pula. Jadi bila dia dah kurang, sekarang ni kerajaan Malaysia kena buat something untuk menaikkan balik. Sebab bahasa Inggeris adalah lingua franca di international. Maknanya di seluruh dunia dia punya bahasa untuk internationally untuk pakai adalah bahasa Inggeris. Sekarang kerajaan pun membuat insentif untuk melatih ataupun dia melancarkan program latihan khas kepada guru-guru Malaysia untuk melatih mereka lebih fasih kepada Inggeris, dan juga dia mengambil penceramah tu daripada British Council sendiri. So British tu datang ke Malaysia dan juga dia akan train lah cikgu-cikgu ni, iaitu dia latih cikgu-cikgu ni untuk lebih fasih kepada English. Juga di sini wawancara ni pun apa yang berdasarkan saya lihat, dia banyak menekankan kepada critical thinking, iaitu pemikiran yang kritikal dan juga kolaboratif. Kerajaan dapat mempertimbangkan bahawa fokus sepatutnya diberikan kepada pembangunan kemahiran asas ini tanpa mengira bahasa pengajaran. Okey, itu saja. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Zaid Nazif. Hari ini saya akan membahas tentang pentingnya pemikiran kritis dalam menghadapi kontroversi di dunia akademik. Pemikiran kritis membantu dalam menganalisis dan mengevaluasi informasi dengan objektif dan rasional. Meskipun demikian, ada tentangan dan kontroversi yang terkait dengan etika, metodologi dan kebebasan akademik. Artikel ini juga memberikan contoh skandal penelitian yang melanggar etika. Pemikiran kritis ialah keupayaan untuk menganalisis, menilai dan mengkritik maklumat secara objektif dan rasional. Ia penting dalam dunia akademik untuk menghasilkan ilmu yang berkualiti, bermakna dan bermanfaat. Seterusnya ialah metodologi penelitian akademik adalah cara atau proses yang digunakan untuk melakukan penelitian ilmiah. Ada berbagai jenis penelitian yang sesuai dengan tujuan, objek dan masalah yang ingin diteliti, seperti penelitian kualitatif, kuantitatif, deskriptif, eksperimental dan lain-lain. Setiap jenis penelitian memiliki kelebihan dan kekurangan serta harus mempertimbangkan beberapa hal seperti relevansi, validitas, reliabilitas dan etika. Salah satu isu kontroversi yang sering muncul dalam metodologi penelitian akademik adalah penggunaan berbagai metodologi yang berbeza atau bertentangan, seperti pendekatan kuantitatif dan kualitatif, positivistik dan interpretivistik, deduktif dan induktif. Beberapa contoh penelitian yang menimbulkan kontroversi kerana menggunakan metodologi yang dipertanyakan adalah eksperimen psikologi yang menyelidiki perilaku manusia, seperti eksperimen penjara Stanford dan eksperimen Milgram. Seterusnya adalah penelitian akademik adalah kegiatan ilmiah yang harus dilakukan dengan pemikiran kritis. Pemikiran kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, menilai dan mengkritik informasi secara objektif dan rasional. Pemikiran kritis dapat membantu kita menghindari atau mengungkap pelanggaran etika penelitian yang bisa merungkaikan subjek penelitian dan masyarakat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penelitian akademik.
seperti etika, relevansi, validitas, reliabilitas, integritas, kejujuran, tanggungjawab dan keterbukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzat Daniel dari Malaysia. Saya akan membahaskan tentang laporan khas iaitu kemajuan terkini dalam bidang kemanusiaan dan kesesteraan. Bidang kemanusiaan dan kesesteraan adalah bidang yang berkaitan dengan kajian, pemahaman dan penghayatan aspek budaya, seni, bahasa, sejarah, falsafah agama dan etika yang membentuk jati diri, nilai dan makna manusia sebagai sosial dan makhluk rohani. Bidang ini mempunyai peranan penting dalam membina dan memperkayakan tamadun manusia serta mencari jawapan dan penyelesaian kepada persoalan berkaitan kemanusiaan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.